kita membuka mata, terjaga dari lena. Berbeza cerita namun mengimpikan satu hal yang sama termasuk saya, iaitu inginkan bumi Perak ini kekal sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, barisan hakim seterusnya, warga Perak Sejahtera. Hadirin, tahukah anda dalam Pelan Perak Sejahtera 2030, antara aspek yang cukup diberikan penekanan adalah aspek ekonomi. Kerana logiknya, mustahil kita ingin mencapai kesejahteraan tanpa ekonomi yang stabil. Persoalannya, bagaimanakah dengan kita mengkhususkan daerah-daerah tertentu mampu menyumbang kepada ekonomi? Ayo, saya bawakan. Kepada yang pertama, kepentingannya terhadap ekonomi pendigitalan. Hadirin, dalam dunia revolusi industri 4.0 hari ini, ekonomi pendigitalan merupakan aspek yang cukup penting dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi sebuah negeri dan negara. Buktinya, di negara China, mereka telah memperoleh 1.5 trilion keuntungan hasil daripada ekonomi pendigitalan. Maka, untuk kita mengkhususkan setiap daerah, memberi penekanan kepada setiap daerah dari aspek ekonomi digital, tidak mustahil suatu hari nanti Perak bukan lagi negeri sandwich kerana diapit oleh dua negari penyumbang ekonomi dunia, penyumbang ekonomi di Malaysia, tetapi menjadi salah satu negeri penyumbang ekonomi terbaik di negara kita. Itu yang pertama. Selesai yang pertama, kita bergerak pula kepada yang kedua, iaitu aspek pendidikan. Hadirin, jika kita ingin lakukan secara umum di seluruh negeri, pastinya sukar untuk kita membangunkan sektor pendidikan di negeri Perak. Melihatkan kepada jauhnya kita berbanding dengan negeri-negeri pendidikan maju yang lain. Namun, pada hari ini negeri Perak telah dipilih menjadi koridor utama TVET di Malaysia. Maka tidak ada alasan untuk kita mengetepikan aspek pendidikan dengan kita mengkhususkan setiap daerah, memberi kemenangan kepada setiap daerah. Dan akhirnya, kesannya, pendidikan kita terjamin dan akhirnya ekonomi kita tercapai. Malah ini juga jawapan kepada persoalan mengapa negeri Perak pada hari ini masih tersenarai dalam 3 negeri termiskin di Malaysia. Malah kalau kita ingin lihat dari kategori isi rumah berpendapatan rendah, negeri Perak muncul johan dalam kategori ini. Sanggupkah kita membiarkan perkara ini terus berlaku? Anda jawab. Yang ketiga, sumbangannya terhadap alam sekitar. Hadirin, tidak salah untuk kita memajukan ekonomi. Tidak salah jika kita inginkan pembangunan yang gah seperti negara-negara maju. Tetapi apa kesannya kepada pendidikan? Apa kesannya kepada alam sekitar? Jawapannya ada pada model ekonomi yang digunakan oleh negeri Perak pada hari ini, iaitu model ekonomi donat. Di mana sejauh mana pun kita ingin memajukan ekonomi, alam sekitar tidak boleh kita abai. Maka dengan kita mengkhususkan setiap daerah, kita lihat satu persatu daerah, kita beri perincian kepada satu persatu daerah, tidak mustahil kepesatan ekonomi dapat dicapai, alam sekitar tidak terapai. Maka analisis akhir yang dapat saya berikan daripada ketiga-tiga aspek tadi, tidak cukup jika saya katakan salah satunya kita ketepikan. Ibarat bendera Perak kurang satu warna, perlukan ketiga-tiga penekanan. Barulah pada akhirnya pengkhususan daerah seperti yang diutamakan dalam tajuk dapat memberi kesan kepada ekonomi dalam negeri Perak. Maka bagi mengakhiri pidato saya pada hari ini, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Perak Sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.